warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noini binti Mat Hussein, Numetrik A1700015. Saya akan membentangkan projek akhir untuk subjek Pembangunan Mapan dalam Islam yang bertajuk Bandar Transformasi di Pengarang Johor. Telah diminta untuk mencadangkan pelan pembangunan Kajang Bangi atau bandar-bandar lain yang anda biasa untuk jangka masa 30 tahun ke hadapan. Cadangan anda perlu mengandungi ketiga-tiga juzuk pembangunan mapan, iaitu alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Okey, pengenalan. Pengerang di Johor telah disasarkan menjadi bandar pintar dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ini telah dicadangkan dan telah dibincangkan pada tahun 2020 oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di mana salah satu kawasan seluas 121 hektar di selatan daerah itu telah dikhususkan menjadi zon bandar pintar, di mana setiap pembangunannya perlu mematuhi garis panduan rangka kerja Bandar Pintar Malaysia yang dilancarkan oleh kerajaan pada September tahun lalu. Definisi pembangunan mapan ada dua di sini. Okay, kita lihat kepada definisi yang kedua oleh Muhammad Akhil dan Hailani, menyatakan definisi pembangunan ialah pembangunan dalam Islam berlandaskan kepada orientasi nilai dengan pemerhatian untuk meningkatkan kebajikan umat Islam daripada semua aspek moral, kemedaan dan juga kerohanian untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan juga di akhirat. Tiga elemen penting itu adalah yang pertama alam sekitar, sosial dan juga ekonomi. Dalam alam sekitar, kita lihat terdapat beberapa komponen iaitu memelihara hubungan dengan pencipta, memelihara bumi, tiada pembaziran, menjaga flora dan fauna dan bercucuk tanam. Elemen yang kedua iaitu sosial. Dalam komponennya terdapat untuk kita memelihara hubungan dengan pencipta, membayar zakat, mewakaf, tiada rasuah, derma, tiada riba, kejujuran dan juga tijarah. Dan elemen yang terakhir iaitu ekonomi. Dalam komponennya kita perlulah memelihara hubungan dengan pencipta, bersedekah, membantu anak yatim dan orang miskin serta memelihara persaudaraan. Iaitu alam sekitar, di mana kita perlulah memastikan agar sumber alam sentiasa terjamin. Kawasan bandar kita menjadi lestari supaya masyarakat akan selesa dengan persekidaran yang kondusif seperti supermarket yang megah dan juga tempat rekreasi yang sangat bersih. Dan yang kedua, kita boleh membuat pengurusan sampah pintar dengan memupuk sikap masyarakat, mengamalkan konsep kita semula seperti membuang segala bahan-bahan di tong sampah yang telah diasingkan mengikut warna. Adalah rawatan air yang sistematik agar saluran air kita sentiasa bersih untuk kita terjamin membuat minuman, makanan dan juga membasuh pakaian serta lain-lain. Yang keempat, mencipta kereta elektrik di mana ini dapat menjadi jawapan kepada masalah sumber tenaga bagi masa jangka panjang dan tak akan mencemarkan alam sekitar. Yang kelima, sentiasalah bercucuk tanam dan menjaga flora dan fauna demi kelangsungan negara yang menghijau. Dan yang terakhir, menjaga hubungan kita dengan pencipta, kerana bila kita menggunakan alam kita dengan sebaiknya, maka dapat digunakan untuk masa-masa yang akan datang serta kita dilarang untuk mencemarkan alam sekitar dengan tangan kita sendiri seperti melakukan pembalakan haram, melakukan pembakaran terbuka dan juga sebagainya. Elemen yang kedua iaitu elemen sosial, kita perlulah memeliharanya supaya dapat menjamin kebajikan masyarakat kita. Kita perlulah menjaga hubungan kita dengan pencipta supaya bila kita jaga hubungan kita dengan pencipta, maka kita dapat menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Yang kedua, membantu orang-orang miskin yang memerlukan. Yang ketiga, menyediakan ataupun membuat rumah terbuka rakyat sebagaimana pada musim-musim perayaan. Dan yang keempat, mencipta tempat rekreasi yang bertaraf tinggi. Yang kelima,
menyediakan sambungan jalur lebar 5G untuk semua tempat bagi mendapatkan jaringan internet, tidak kiralah di bahagian pedalaman ataupun di bahagian bandar. Dan yang terakhir, bersedekah kepada mereka yang memerlukan, kerana bila kita bersedekah, ini dapat menambahkan lagi rezeki kita dan dapat membantu orang-orang yang memerlukan untuk kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah daripada elemen ekonomi. Perlulah memelihara hubungan kita dengan pencipta supaya keadaan ekonomi kita akan sentiasa stabil walaupun dilanda pelbagai musibah. Yang kedua, meningkatkan peluang pekerjaan khususnya kepada anak muda untuk menceburi bidang perniagaan, untuk menceburi bidang pekerjaan demi kelangsungan hidup mereka. Dan yang ketiga, sebagai komuniti tanpa tunai, di mana kita boleh menggunakan kesemua pembayaran kita secara elektronik di hujung jari sahaja tanpa membawa beg duit dan sebagainya. Yang keempat, tidak menjalankan ataupun tiada rasuah dalam sesebuah pekerjaan kerana ini adalah unsur diharamkan dalam Islam. Yang kelima, menjadikan bandar pintar yang sentiasa menghubungkan jaringan internet di setiap tempat. Dan yang terakhir, mewujudkan latihan industri yang banyak kepada semua lapisan masyarakat supaya mereka dapat kemahiran-kemahiran yang mereka perlu pelajari dan dapat dipraktikkan di tempat kerja mereka. Adalah sebahagian daripada Islam itu sendiri, kerana ini adalah keupayaan kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sama ada di dunia maupun di akhirat. Sekian daripada saya, terima kasih.